Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Subhanal malikil quddus. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya yang diraikan tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para puasawan, para pecinta ilmu, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Kembali kita bertemu di dalam program Minda Imam Besar, kuliah duha khas sempena dengan Ramadan yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Alhamdulillah, puasa ke-9 sudahlah datang. Berakhir ia selepas petang. Saat berbuka hati pun senang, seperti orang datang diundang. Haus dan lapar memberi ajar. Untuk yang miskin sememangnya wajar. Orang kaya akan berujar, di depan Allah kita sejajar. Pada kesempatan pagi ini kita akan membicarakan satu daripada persoalan ataupun perbahasan di dalam puasa Ramadan ini, iaitu puasa adalah perisai. Hadirin hadirat sekalian, dalam hadis Nabi SAW mengumpamakan Ramadan ataupun puasa ini sebagai perisai. Nabi pernah bertanya, ala adulluka ala abwabil khair. Nabi tanya kepada sahabat, maukah engkau aku tunjukkan beberapa pintu-pintu kebaikan? Maka jawab sahabat, bala, of course, kami nak tahu. Maka Nabi menyatakan, as-sawmu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam hadis lain pula Nabi menyebutkan, as-siyamu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal qitali. Puasa itu adalah perisai seperti mana perisai ketika kamu dalam peperangan. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Para ulama membahaskan apakah yang dimaksudkan puasa ini adalah perisai. Baik, pertama, puasa adalah perisai dari maksiat. Dia shield, halang kita daripada maksiat. Sebab manusia ini dia ada nafsu. Yang mendorong kita melakukan kejahatan adalah syaitan dan nafsu. Syaitan dia sekarang telah di PKPD kan. Dia telah di PKP kan, jadi dia tidak mengganas sangatlah. Tapi ada satu lagi yang tak kena PKP, nafsu, iaitu diri kita sendiri. Jadi dengan berpuasa, dia dapat melemahkan kehendak maksiat. Sebab itu, orang kalau bulan puasa masih lagi buat maksiat, makna nafsunya kuat betul.
Dan orang kalau bulan puasa, dia mengajak pula orang buat maksiat. Ini something wrong somewhere. Lepas itu kita ambil kesempatan memberi nasihat kepada orang muda-muda. Oh, baru ini tular video mengajak orang berjudi. Mengajak orang berjudi. Berjudi ni perkara yang sangat besar hukumnya dalam Islam. Satu-satunya maksiat yang kalau kita bergurau nak buat, kita didenda. Bergurau nak berjudi, bergurau minum arak, tahan lagi. Nabi sebut, man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq. Ini hadis Bukhari Muslim. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah memberitahu, siapa yang bercakap pada kawannya, jom kita berjudi, niat dia bergurau saja, jom kita betting, kita bertaruh, maka fal yatasaddaq, hendaklah dia bersedekah kerana percakapannya itu. Tak boleh main. Judi ni dia tak boleh main. Kalau cakap guram dia, jom pergi merompok, tahan lagi. Salah tu salah. Tetapi tidak seperti judi. Judi cakap saja sudah kena denda. Sebab dia bukan benda main-main. Itu kata Imam An-Nawawi dalam mensyarahkan hadis ini, ulama menyebutkan bahawa perintah bersedekah adalah sebagai penghapus kesalahan kerana terlepas percakapan di dalam satu maksiat yang sangat tidak disukai oleh Allah dan manusia. Kata Imam Al-Khattabi, bersedekahlah dengan kadar yang kita niatkan untuk nak berjudi itu. Contoh, kita ajak kawan kita, jom kita beli nombor, mana tahu naik first prize, lepaslah kita beli kereta baru balik raya. Contoh, katalah dia beli nombor ekor berapa, kita jarang main dengan nombor-nombor ni. RM10 ada, siapa reti? Ni orang masjid semua tak reti. Ni agak je. Katalah RM10, nak beli besar kecil lah benda agaknya begitu. Katalah kita nak betting RM10, tapi semua kita main-main, maka saman ataupun dendanya RM10 juga. Ini kata Imam Al-Khattabi. Imam An-Nawawi kemudian berkata, yang benar di sisi ahli muhakkik dan berdasarkan sahih hadis, tidak dikhususkan dengan kadar, tapi bersedekahlah dengan kadar semampu kita. Yang penting sedekah. Jadi kalau kita mengajak orang berjudi, jom kita berjudi, jadi semua-semua tu kena pergi bayar saman, sedekah. Sedekah ke siapa? Masjid lah, senang. Paling mudah masjid lah. Lalu tabung, nyak, masuklah RM10, RM20 contoh. Kata kerak awak sedekah, banyak niat nak berjudi, kata. Bila niat masuk selalu. Kita niatkan, Allah hapuskan kesalahan kita. Sebab itu, saudara-saudari di luar sana, jauhkanlah judi. Judi ni dia patological, benda yang sangat bahaya kerana dia kecanduan. Judi ni menangnya ketagihan, kalahnya penasaran. Itu masalah judi. Orang yang main judi, kalau dia menang, dia tak akan berhenti, dia ketagih lagi. Dan kalau dia kalah, penasaran. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala bagi amaran yang sangat keras. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anis salati fahal antum muntahun. Allah Ta'ala jelas sebut ini modus operandi syaitan. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya syaitan itu nak mencetuskan permusuhan di kalangan kamu dan mencetuskan benci di kalangan kamu. Caranya menerusi dua mekanisme, arak dan judi. Itu Allah Ta'ala sebut, hati-hati. Dia gunakan dua pendekatan ini untuk mencetuskan adawah wal baghdha, musuh dan kebencian. Dia masukkan godaan terhadap arak dan juga judi. Dia akan halang kamu daripada mengingati Allah bila sudah jadi gila judi atau mabuk arak. Dan akhirnya kamu tidak semayang. Maka berhentilah kamu, kata Allah. Surah Al-Ma'idah ayat 91. Disebabkan judi ini, dia direct godaan daripada syaitan.
Maka kemunculan dan usaha untuk mengajak orang berjudi kebiasaannya akan dikaburkan dengan pelbagai keindahan. Sebab itu cara setan. Setan punya, ni kita pernah bincangkan dulu ketika bahaskan tajuk tipu daya setan dan iblis. Syaitan kalau dia nak suruh kita buat jahat, dia akan hias kejahatan itu supaya tak nampak dosa. Contoh, dia goda kita rasuah. Dia tak akan goda, bang, awak ambil je lah rasuah, buat belanja. Tak. Dia akan bisikkan di telinga, bang, ini bukan rasuah, ini rasa. Ini hadiah. Kita anggap hadiah. Dia tukarkan daripada rasuah kepada hadiah. Ataupun kita berdua laki-laki perempuan, dia tak akan terus bisik, zinalah tuan. Tak. Peganglah tangan, apa salahnya, pegang tangan. Apa, tak ada masalah. Dia sedikit-sedikit. Itu perangai setan. Sebab itu salah satu daripada tugas setan adalah dia akan memberi kemasan, keindahan, kecantikan, daya tarik seakan-akan benda tu halal. Itu setan punya modus operandi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, iaitu setan. Yang mana syaitan itu ada dua, terdiri daripada manusia dan juga jin. Rupanya ada setan dari kalangan manusia. Apa kerja mereka ini? Zukhrufal qawli ghurura. Dia akan bisikkan perkataan-perkataan yang indah untuk nak menggoda kita. Jadi dia akan ajak kita berjudi ni, dia buatlah lagu contoh. Tapi mengapa kau muram sahaja duduk termenung seorang diri, nak balik kampung duit tak ada tapi ada cara untuk mencari. Jom judi, jom judi, jom judi, contoh begitu. Tidaklah hafal juga lagunya. Apa ditunggu, marilah cuba, untung nasibmu engkau berjaya. Cuci semua kemudian berjaya. Move judi, move judi, move. Contohnya begitulah. Benda ni tak habis kalau kita nak layankan. Cuma satu ya, mungkin bagi ada orang yang terpengaruh. Dia tengok video munasabah juga, duit tak ada, bisnes tak jalan, bazar Ramadan tak ada orang, bazar Aidilfitri pun aku, mu, tengok muka sama. tak ada customer. Sebab dia kuasa beli ni budak-budak. Kalau budak-budak suruh mak beli, memang habislah duit mak. Budak tak lagi bazar nak beli apa. Dia ngabis ke duit ni budak-budak je. Mak nak ni, dia lapar. Jadi ramai orang mikir, mana duit tak ada ni. Tengok pula iklan judi, munasabah juga. Menang banyak raya mesti happy. Oh ya tak ya juga. Balik bawa kereta besar apa semua. Ingat, saudara-saudari sekalian, raya tak mesti kaya. Kerana raya ini bukan sekadar gembira dan bersukaria, tak tentu arah. Raya ni bukannya awak bila duit banyak duduk depan tangga rumah joget ramai-ramai. Marilah kaya, cuci duit mau kaya. Tak, itu bukan raya. Raya bukannya itu. Raya ni ada falsafah kehambaan. Ada satu rahsia di sebalik sambutannya. Sebab itu kata Umar bin Abdul Aziz, laisal abdu liman labisal jadid, innamal abdu liman khafa yaumal wa'id. Raya ini bukan untuk orang yang pakai baju baru, tetapi raya ini untuk orang yang takut pada hari kiamat. Ini orang raya. Yang tuan-tuan ibadat tiap-tiap malam, semayang tarawih sampai 20 rakaat, peluh menitik sampai buku lali. Apa sebab? Sebab kita nak buang segala kesalahan-kesalahan dan ciptakan banyak kebaikan. Kerana kita percaya ada akhirat. Maka orang macam ni layak sambut raya. Laisal 'idu liman rakibal mataya
Innamal 'idu liman tarakal khotoya. Hari raya ini bukan untuk orang yang bawa kereta baru, tetapi orang yang telah buangkan dosa dan menjadi manusia baru. Raya ini is not for the one who rides a smart conveyance. It is for the one who has left out their sins. Ini kata para ulama. Laisal 'id liman tabakhtar bil 'ud, innamal 'id litaibil ladzi la ya'ud. Hari raya bukannya disambut oleh orang yang hanya memasang wangi-wangian di rumahnya, tetapi raya adalah orang yang telah bertaubat dan tidak kembali lagi kepada dosanya. Laisal 'id liman tazayyana bizatid dunya, innamal 'id liman tazawwada bizatid taqwa. Bukanlah raya itu untuk orang yang hanya menghiaskan rumah-rumahnya, tetapi raya itu yang sebenarnya adalah orang yang telah kembali kepada ajaran agama. Sebab itu kata para ulama, orang yang layak bergembira dengan Aidil Fitri dua golongan saja. Pertama, orang yang ketaatannya bertambah. Contoh, kita tahun lepas kita buat tarawih tak banyak, buat 8 saja sebab semua di rumah. Imam kita bukannya hafal banyak orang surah, lepas tu ayat-ayat tu waktu duha ke bawah je lah, jadi 8. Tahun ini ada dapat tambah 20. Artinya kalau ibadat bertambah, ini layak sambut raya. Tapi kalau tahun lepas buat 8, tahun ni buat 4 saja, kok kurang. Sebab kaedahnya min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Tanda kebaikan kita diterima adalah kebaikan pertama memberanakkan kebaikan kedua. Contoh, kita puasa sebulan Ramadan, apa indikator nak tahu puasa kita diterima? Indikatornya adalah puasa ni memberanakkan pula kebaikan yang lain. Apa contohnya? Bulan Syawal dia puasa 6 pula. Itu tanda yang sebulan Allah terima lah, sebab dia masih lagi excited nak puasa. Ataupun orang balik pada Mekah, masa di Mekah dia semangat, balik ke Malaysia pun semangat lagi. Jadi ini dia panggil continuity. Itu tanda orang ni diterima kebaikan dia. Tapi kalau balik pada Mekah teruk pada biasa, tak ada lah. Masa di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram, balik ke Malaysia haram pergi masjid, tak ada lah. Tak ada, ini cak ayam semua lah. Ataupun habis pada Ramadan sebulan, tak datang dah ke masjid, tak ada lah. Wa min jazaa'i sayyiati as-sayyi'atu ba'daha. Tanda kejahatan itu memberanak pula kejahatan yang lain. Jadi ulama sebut yang layak gembira Idul Fitri orang yang ketaatannya bertambah saja. Dan yang kedua, orang yang layak sambut hari raya Idul Fitri orang yang dapat keampunan daripada Allah. Sebab itu kita tegaskan, Idul Fitri hanya disambut oleh orang beriman saja. Tapi hari raya, siapa-siapa pun boleh sambut. Orang tak semayang, orang judi, orang tak terawih, orang tak tutup aurat, lah sambutlah raya, nyanyilah ramai-ramai. Marilah berjudi, mola berjudi, mo berjudi, di. Boleh sambutlah raya. Tapi Idul Fitri eksklusif untuk orang beriman. Baik itu kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Moga Allah terima segala amal kamu sepanjang bulan Ramadan. Minal a'idin, moga kamu jadi orang-orang yang dah balik kepada fitrah, wal faizin, dan orang-orang yang berjaya. Jadi tinggalkanlah ajakan untuk kita buat kerja-kerja maksiat ini. Puasa adalah perisai daripada maksiat. Sebab itu para ulama mengatakan puasalah satu-satunya amalan kalau kita buat secara elok, dia akan menjana sifat takwa. Amalan lain payah nak membentuk sifat takwa, tapi puasa ni yang paling mudah sekali nak mencanai jiwa kita menjadi takwa. Sebab jangankan puasa Ramadan ini sendiri, kalau kita tengok seluruh nuansa kehidupan kita berubah. Kalau tuan-tuan tengok di Malaysia ini, tiba bulan Ramadan, semuanya jadi ada vibes agama, ada vibration agama.
Radio pun yang selalu kita dengar, kalau bulan lain tu dia pasang lagu, menyanyi, sana hoha-hoha. Tapi bila Ramadan ni dia slow down sikit. Dia lagu pun lagu, banyak lagu, senonoh sikit lah lagu. Artinya ada suasana agama. Artis-artis pun kalau di bulan lain tu pakai macam-macam fashion pakaiannya yang tidak syariah compliant sangatlah. Tapi Ramadan ni dia ada sikit syariah compliant. Kawan-kawan kita yang non-Muslim pun bila tiba saja Ramadan dia ada respect sikit. Sebab itu Ramadan ni dia memang boleh menghalang kita daripada buat kejahatan. Dalam proses nak menghasilkan takwa, dia ada, macam tuan-tuan masa bekerja dulu mungkin belajar prinsip quality. Dalam prinsip quality kita ada input, proses, output. Outputnya yang berkualiti lah. Input kita dalam bulan Ramadan adalah iman. Prosesnya by puasa. Puasa yang kita buat sekarang, dia adalah sedang proses. Apa hasilnya, end result dia nanti? Output dia takwa. Jadi kita sekarang sedang berada dalam satu jabatan yang namanya Jabatan of Ramadan atau University of Ramadan. Yang mana dalam University of Ramadan ini dia nak melahirkan graduan-graduat yang digelarkan muttaqin. Jadi dalam tempoh sebulan, University of Ramadan ini dia ada department atau fakulti yang berbeza. Setiap fakulti ini akan tarbiyah kita supaya kita dapat bergraduasi pada Syawal nanti. Dia ada fakulti of niyat misalnya. Dia ada fakulti of imsak, fakulti of tarawih, fakulti of macam-macam. Dan setiap fakulti itu dia ada modul pendidikan tersendiri. Macam ibu-ibu, puan-puan tadi sedang bertadarus. Tadarus juga adalah salah satu fakulti dalam University of Ramadan. Apa didikan tadarus? Banyak. Banyak. Dia ada falsafah pendidikan dia sendiri. Ataupun kita yang sedang berpuasa ini dalam bahasa Arab maknanya al-imsak, tahan. Maka sepanjang 13 jam ini fakulti of imsak mendidik kita banyak perkara. Ini saya akan terangkan. Ataupun tarawih. Tarawih yang kita kejar-kejar tiap-tiap malam ini, fakulti of tarawih, dia didik kita. Apa dia didik? Dia didik kita solat berjemaah. Mungkin sebelum ni kita kurang solat jemaah. Selepas ini kita akan lebih semangat nak jemaah. Sebab takkanlah you semain tarawih yang sunat you boleh kejar-kejar. Nanti lepas habis Ramadan semayang wajib you tak kejar apa ha? Semayang sunat you boleh kejar-kejar. Takkan semayang fardu tak boleh kejar. Jadi mudah-mudahan dengan kita training sepanjang sebulan Ramadan solat tarawih, habis Ramadan kita kejar pula sembahyang fardu. Itu fakulti of tarawih, dia akan train kita. Sebab itu ada satu kisah Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri rahimahullah. Dia ni guru kepada Imam Bukhari, guru kepada Imam Muslim, guru kepada Imam Abu Dawud. Anak muridnya jadi ulama besar semua. Dia ni ada sekali terlepas semayang isyak berjemaah di masjid. Kebetulan lepas maghrib dia semayang masjid jemaah, maghrib dia balik, ada tetamu datang. Layan tetamu, memuliakan tetamu kan wajib. Layan tetamu sampai masuk isyak. Habis isyak, masjid dah semayang, dia tak sampai hati nak tinggalkan tetamu. Tak sampai hati. Jadi dia terlepaslah semayang isyak berjemaah di masjid. Dek kerana dia ralat tertinggal semayang berjemaah isyak di masjid, dia semayang pada malam itu semayang isyak 27 kali sebanyak 108 rakaat. 108 rakaat, kita buat 20 rakaat pun rasa dah berpeluh sampai ke ibu jari kaki dah panas. Dia boleh buat 108 rakaat. Apa sebab? Ini orang dia dah berjaya latih diri dia suka semayang berjemaah. Jadi mudah-mudahan sepanjang tarawih kita lalui ini, dia train kita jaga semayang berjemaah. Kita ambil satu fakulti sajalah, fakulti of puasa. Bagaimana puasa dia boleh bentuk seseorang itu habis saja Ramadan dia bergraduat nanti dapat jadi muttaqin.
kata Imam Al-Qushairi, orang yang puasa mesti ada 4 sifat ini. Kalau dia ada 4 sifat ini, dia dah jadi orang takwa. Apakah sifat pertama? Tawaduk. Sifat kedua, qanaah. Sifat ketiga, wara'. Yang keempat, yakin. Yang kalau kita ejakan takwa, qanaah, wara', yakin. Dia terdiri daripada huruf ta, qa, waw, ya. Bila eja balik, takwa. Rupanya pada kalimat takwa itu ada sifatnya. Tawaduk, qanaah, wara', yakin. Maka sepanjang Ramadan, hampir 10 hari kita lalui ini, kalau sudah ada 4 sifat ini, kita sudah berjaya menjadi orang takwa untuk 10 hari pertama. Pertama tadi disebut tawaduk. Apa makna tawaduk? Tawaduk ni maknanya tidak sombong. Sepanjang Ramadan ni, kalau kita berjaya buang sifat sombong, alhamdulillah. Mungkin sebelum Ramadan kita ada sombong sikit. Ramai manusia ni sombong, tak boleh cakap apalah. Dia ada pangkat, kedudukan, gelaran ni, Allah uji dia memang mudah nak jadi sombong. Baik itu tuan-tuan, puan-puan yang tak ada pangkat, gelaran, kedudukan, bersyukurlah pada Allah. Kebarangkalian nak sombong tu payah sikit. Tapi kalau ada gelaran, ada kedudukan, ada pangkat, nak jatuh ke lembah sombong ni mudah sangat. Kita ada datuk, ada Tan Sri, ada jangan main-main, jangan main-main. Mudah sangat tergelincir ke lembah sombong. Pangkat besar pula, imam besar lah, pengarah ni lah, pengarah itu. Mudah. Macam orang dah pencet, tak ada apa, benda nak dibangga, pencet. Tak ada benda nak disombongkan. Baik itu bersyukurlah. Maka kalau bulan Ramadan ini, dah 10 hari, hampir 10 hari ni, dapat buangkan sifat sombong itu, sudah jadi orang takwa lah tu. Tapi kalau bulan Ramadan ni masih lagi, awak tahu saya siapa? Main ayat begitu letih lah. Awak tahu kawan siapa? Letih lah. Kenapakah puasa ini dia boleh menundukkan kesombongan? Sebab dia balik kepada asal-usul penciptaan nafsu. Syekh Osman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, dia ada catatkan dalam kitab Duratun Nasihin, catatan mengenai kisah penciptaan akal dan juga nafsu. Yang mana ketika diciptakan nafsu, akal ni okey, tapi nafsu ni dia degil, dia kerah. Ketika Allah mencipta awwala ma khalaqallahu al-aqlu faqala lahu, yang mula Allah cipta akal. Dan Allah tanya kepada akal, aqbil, Allah panggil aqbil, fa aqbil, akal, mari sini menghadap. Datang akal menghadap pada Allah. Summa qala lahu adbir fa adbara. Maka Allah perintahkan pula kepada akal itu pergi semula. Pergi semula. Akal ni dia dengar cakap. Datang sini, dia datang. Balik. Tapi ketika Allah menciptakan nafsu, Allah tanya kepada nafsu, nafsu mari sini, dia buat bodoh. Tak gerak, sinci pun tak gerak. Dia diam saja. Kemudian Allah tanya pula dia, nafsu, man ana? Aku siapa? Nafsu ni dia samseng. Dia boleh jawab, anta wa ana. Mumu aku. Perangai nafsu. Sombong. Allah murka, Allah masukkan dia dalam neraka jahim selama 100 tahun. Keluar pada neraka jahim, tanya lagi, man ana? Jawapan dia sama, anta wa ana. Mumu aku. Allah masukkan dia dalam neraka juk. Neraka juk ni neraka yang lapar, dia tak ada makan. Masuk 100 tahun, barulah lembik. Bila keluar dalam keadaan lembik, Allah pun tanya, man ana? Barulah dia jawab, anta rabbi wa ana abduka. Rupanya nafsu dia paling kalah bila puasa. Jadi kita punya kehendak nafsu ini selama ini membuat-buat kerana beri makan cukup. Maka nak kurangkan dia mengganas sangat, banyakkan puasa. Puasa ni dia mengalahkan nafsu. Nafsu jadi bodoh kalau kita puasa. Bahasa mudahnya begitu. Dalam keadaan sekarang ni orang puasa, nafsunya tu tak berapa kuat lah. Nak buat kemaksiatan tu payah sikit sebab dia puasa.
Jadi ini yang pertama, tawaduk, jangan sombong. Yang kedua, qaf, qanaah. Apa makna qanaah? Merasa cukup apa yang ada. Lawan kepada qanaah, tamak. Tamak haloba, tamak lawannya qanaah. Tamak apa erti tamak? Tamak ni kalau kita eja dalam huruf Jawi, ta, mim, ain. Ta ada satu mulut, mim mulut kedua, ain mulut ketiga, lepas tu perut dia buncit. Dia ngak, dia besar. Itu tamak. Tamak ni dia makan seorang. Dia ngap, 3 kali ngap. Lepas tu dia kenyang seorang. Gitu. Itu sifat tamak. Maka nak lawan tamak, dia panggilnya qanaah. Dan puasa ini, dia mengajak kita menjauhi tamak. Masakan tidak. Ketika kita berbuka puasa, kalau ikutkan hati kita macam-macam nak makan. Mungkin tuan-tuan puan-puan yang dah orang lama ni tak kasar sangat makan apa buka ya. Anak-anak cucu lah suka tengok macam-macam kehendak dia nak makan. Budak sekarang makan tak beria, air, selok sangat minum air. Air pula dah macam-macam pesen jual sekarang. Air boba-boba, tak boba-boba, tak macam-macam. Dulu mana ada boba zaman kita, sirap telur katok saja cukup lah, air selasi sedap sangat dah. Sedap. Sekarang dia tak main telur katok, main berudu tu. Besar-besar ibu jari anak katok, dia boba dia panggil. Macam-macam jenis boba, Starbucks yang order. Dia kuat, budak ni kuat minum manis sekarang ni ya. Awak jangan banyak minum manis, orang muda-muda. Jaga badan. Kita dulu muda tak adalah. Walaupun minum manis. Tapi sebab zaman dulu kita ada sukan. Petang main bola. Awak main bola dah lah. Tidak, padang. Tak ada. Apa tak ada. Minum pulak manis. Kita sian tengok dia beratur panjang kat kedai-kedai boba beli air. Awak sekarang ni beratur panjang beli boba, lagi 10 tahun awak beratur panjang ambil ubat kencing manis, padan dengan muka. Beratur kat klinik berserah ambil ubat kencing manis. Jangan main. Awak tak sukan, koma dulu minum Coca-Cola, sukan. Wah ni bukan nasihat. Macam-macam lah dia kata buka ke nak minum itu, nak minum ini, macam-macam. Tapi pernah kita kena pada diri kita. Allah mendidik kita tentang qanaah ketika berbuka puasa. Kita nak makan itu, nak makan ini. Pergi bazar Ramadan ni, cerita bazar Ramadan dululah. Tahun 2020 BC, before COVID. Sekarang ni tak ingin pergi bazar beratur macam beli tiket bas. Panjang sangat, tak berbaloi. Beli tepi jalan boleh lah. Dulu kita pergi bazar Ramadan, orang buat gurau beli sampai 10 plastik. Beli macam-macam, mutabak ada beli. Bentangkan atas meja, susun makan. Sebelum berbuka, ingat, sunat hukumnya duduk di depan juadah sebelum berbuka. Sunat. Mana lebih kurang dalam 5-10 minit tu bolehlah duduk. Sunat hukum. Jangan lepas asar duduk, angin perut, duduk lepas asar mengadak, tak boleh. 5 minit masa Pahang FM main gambus tu boleh dah duduk tu. Duduk tengok. Dia mendatangkan syukur bila mengecapi juadah tu nanti. Jadi kita pandang begitu. Jadi kita sebelum nak berbuka, kita bercakap dengan makanan. Kita tengok air boba. Boba. Aku nak mendapatkan kau beratur 45 minit, engkau tahu? Aku geram betul dengan kau ni. Jaga, azan saja aku cari engkau dulu. Dia dah dendam dengan air boba. Pandang pula air tilai. Tilai, aku nak mendapatkan engkau beratur kat sejam. Aku dapat engkau sekarang lepas boba, engkau nombor 2. Jaga engkau, wahai tilai. Ada pula air bandung cincau campur dengan soda. Benda kenama, lebih kurang lah. Wah, air bandung cincau campur soda. Mak buat tadi. Geram betul aku tengok engkau. Lepas yang 2 ni engkau nombor 3. Dia dendam satu-satu. Ada pula muntabak pekan. Muntabak pekan. Aku geram lama dah engkau. Lepas aku selesai 3 pertama, engkau aku cari nombor 1. Dia dendam semua makanan. Tiba azan masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah ada dosa doa.
Pada ikut sunnah lah, makan kurma dulu. Kurma free banyak kan? Makan muak kurma. Minum air masak. Go. Kenyang. Sudahlah. Tadi dendam yang begitu banyak, mana pergi? Hilang begitu saja. Di situ Allah nak didik kita. Ini the faculty of berbuka namanya. Allah didik kita, hei manusia. Inilah perangai engkau yang sebenar, the true colours. Engkau ni kalau dengan aku minta macam-macam. Nak kaya, nak naik pangkat, nak itu, nak ini. Doa bagi nak gerak. Baca doa 1000 dinar hari-hari. 1000 dinar, $1000, 1000 pound sterling. Macam-macam minta. Semayang duha, kalau semayang subuh. Macam-macam minta. Aku boleh bagi. Tetapi wahai manusia, pernahkah kau terfikir, adakah semua yang kau minta tu betul-betul kau nak? Sebagaimana nak berbuka tadi, kau nak bobang, kau nak kopi, kau nak bandung. Tapi bila berbuka, aku beri air segelas, air suam segelas dengan kurma sepotong. Cukup ataupun tidak? Cukup ya Allah. Dah, kenapa minta banyak sangat? Aku boleh bagi. Tapi lain-lain kau tak boleh minum juga. Maka begitulah dalam kehidupan. Allah mendidik kita. Minta macam-macam. Nak rumah, nak ni, nak itu. Tidak salah. Tapi Tuhan tanya, kau betul-betul perlu ke? Perlu sungguh ke? Kalau tak perlu, tak payah. Soalan begitulah. Itu namanya qanaah. Merasa cukup apa yang ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu qaf yang kedua. Huruf ketiga, wara'. Wow. Wara' ini maknanya al-ikhtiyat. Apa makna al-ikhtiyat? Orang yang berhati-hati. Dalam Ramadan, orang yang berhati-hati ni bagus. Macam kita ada bulan puasa ni, ada orang yang hati-hati. Baguslah. Ada orang jenis lantak je. Bagi dia jenis lebih kurang. Contoh berbuka 7.16 misalnya. Dia jenis duduk belah-belah batu 12, batu 11 jenis. Payah nak dengar masjid azan apa semua ni. Dia pun tanya, dah buka belum? Tak tahu. Kuantan buka pukul apa? Kuantan 7.16. Ni pukul apa? Jawab apa? 7.13. Jawab 7.14. Buka je lah. Belum masuk lagi. Alah Tuhan, seminit dulu takkan dikira. Kita pada pagi dia tak makan. Allah, seminit dulu kira apa Allah Ta'ala kita. Ini orang jenis lebih kurang. Dia jenis lebih kurang. Sap-sap-soi lah. Ini Tuhan tak nak kila punya mah. Mana boleh gitu? Dia tak ada wara'. Patut orang berhati-hati ni, orang jaga sungguh. Tapi janganlah sampai menunjukkan kejahilan dalam ilmu. Janganlah begitu. Ada orang melampau angat jahilnya, berhati-hati sampai jahil. Daripada pagi sampai ke petang, tai hidung panjang sampai sini. Kenapa tak buang? Takut batal. Itu tak cerdik namanya. Common sense lah. Hati-hati yang melampau tidak juga. Tapi wara' ni hati-hati. Sifat orang takwa, dia berhati-hati. Selama ni sifat kita tak ada hati-hati. Orang takwa ni salah satu sifatnya, mereka sangat berjaga-jaga. Makan apa dia jaga. Hatta siapa masak pun dia ambil tahu. Tuan-tuan, dulu kita di Pahang ada satu orang ulama besar datang. Meninggal dah, almarhum. Dia datang, Jabatan Agama ra'i dia, bawa ke hotel apa semua. Lain, orang alim. Hak sebenar ni, dia punya wara' dia lain. Kita bawa dia pergi makan, dia tengok tukang masak, dia tengok pelayan. Kamu tak apalah, makan kat lain. Bagi kita, restoran tu dah halal, dah apa, jalan je. Tak. Bagi dia sangat mustahak memastikan orang yang menyediakan makan ni orang yang baik-baik. Ini rambut ngebang begitu, orang perempuan tak suai. Dia wara'. Kita tak wara', bantai je. Bismillah je. Asal tulis halal, makan. Dia wara' ni lain. Kalau beli barang di kedai, dia tengok halal, tak halal. Ini orang wara'. Bulan puasa sebenarnya, kita diajar sifat wara' ini. Tapi tak perasan. Masa bila kita diajar wara', berhati-hati, masa sekarang ni lah. Contoh, biasa di atas meja ceramah ni ada air mineral. Air mineral, walaupun halal, Allah didik kita start daripada pagi sampai pukul 7 ke, dia jadi haram kepada kita. Kita hati-hati dengan dia.
Dan kita bercakap dengan dia, wahai air mineral, kau halal, tapi sekarang engkau haram untuk aku. Tapi tak apa, 7 suku kan kita jumpa balik. Kita bercakap dengan dia. Cendol Mustafa, halal. Tapi kita beli pukul 3 petang. Kita bercakap dengan cendol. Hei cendol, kau sedap. Tetapi sekarang kau haram untuk aku. Tunggu pukul 7.16. Engkau lah orang pertama sekali aku usik kau. Artinya kita berhati-hati. Isteri, halal. Isteri kita kan halal. Tapi orang yang warak, dia bercakap, wahai isteriku, kau halal. Tetapi siang hari Ramadan, kau haram untuk aku. Ini orang warak. Orang warak. Orang warak ni, hujung minggu suami isteri tak berani tidur siang hari berdua. Tak berani dia. Takut accident. Sebab bulan puasa suami isteri kalau accident di siang hari, dia punya denda mengerikan. Puasa 2 bulan berturut-turut. Sebab itu orang yang warak, dia tak berani. Isteri tidur bilik, dia tidur dapur. Tak berani dia tidur berdua siang hari. Tidur dapur. Panas pun panas lah. Pokok peti air. Ambil udara peti air. Ini orang warak. Dan yang keempat, orang takwa ini, kata Imam Qushayri, dia yakin. Yakin. Yakin dalam arti kata, saya percaya ada di kalangan hadirin-hadirat sekarang ni dah 10 lebih, yang mungkin pagi tadi miss atau terlepas bersahur. Terlepas bersahur. Kita bulan biasa, kalau pagi tak makan, sedang sekarang 10 lebih ni, ngak dah laparnya. Tapi disebabkan kita ada keyakinan, insya-Allah boleh teguhkan tak makan ni sampai petang sekarang. Sebab itu tidak ada orang mati kerana puasa, tapi orang mati kerana kebuluran. Benda yang hampir sama. Mungkin ada orang yang mati kerana puasa, tapi kesnya terlampau sedikit. Satu ni 11 juta, gitulah. Rare sangat. Sebab dalam puasa ada keyakinan. Tuan-tuan mungkin ada yang ngisap rokok. Bulan lain impossible boleh berhenti merokok daripada pukul berapa sampai sekarang. Biasa celik mata rokok selalu. Tapi alhamdulillah daripada pagi sampai sekarang tak ada masalah. Apa sebab? Keyakinan. Sebab kita berbuka, kita baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Seolah kita bercakap dengan Allah, ya Allah, aku puasa ni sebab engkau saja ya Allah. Kalaulah kerana puasa ni orang suruh, tak ingin aku ikut. Sebab engkau je suruh ya Allah. Kalaulah yang suruh puasa ni kerana titah pada tuanku, tak ada. Biarlah dahaga, aku tak nak. Sebab makan adalah hak asasi manusia. Kalaulah makan puasa ini kerana arahan daripada setiausaha kerajaan negeri ke, daripada ketua setiausaha negara ke, tak naik pangkat, tak apalah. Aku tetap nak makan. Tapi kerana tak makan atau puasa ni titah padamu ya Allah, aku lakukan. Disebabkan ada keyakinan itu, dapatlah kita jadi orang yang yakin. Maka untuk mendapat keyakinan, selalulah telefon Allah Ta'ala. Berapa nombor telefon Allah Ta'ala? 24434. 2 subuh, 4 asar, 4 zuhur, 4 asar, 4 maghrib, 3 maghrib, 4 isyak. Nombor ni tak boleh ceceh, membina keyakinan. Tapi 24434 ni nombor hotline, selalu engage. Sebab satu dunia guna line yang sama. Maka Allah Ta'ala buka satu lagi line, namanya direct line. Berapa nombor direct line ini? 22222, 22223. Masa bila nak guna direct line ni? Tengah malam. Kenapa tengah malam? Kadar murah, di luar waktu puncak. Siang telefon mahal 30 sen seminit, malam 3 minit 10 sen. Kenapa murah? Orang lain tidur, kita je godeh nombor itu. 2222 wa minal lail fatahajjat bih. Di keningan malam kamu bangun bertahajud kepada aku. Oh payah ustaz nak buat. Saya tak larat nak tahajud tengah malam ni. Yang kita terawih tiap-tiap malam tu apa tujuannya? Latihan tahajud. Itu rahsianya. Tapi Allah kesian, tak payahlah tengah malam, lepas isyak lah buat. Nama pun training. Mudah-mudahan nanti masuk bulan Syawal dan seterusnya, amalan semayang 2222,
Dua, tiga, dapat diteruskan. Sekarang ni kita tarawih lah. Lepas ni semayang tasbihnya, semayang tahajudnya. Ini dipanggil Faculty of Tarawih. Dan inilah University of Ramadan. Dia mendidik kita dari segenap segi. End result, jadilah orang yang bertakwa. Itu keindahan Ramadan. Perisai yang pertama. Perisai yang kedua, kata para ulama, puasa ini dia jadi perisai daripada musibah. Dan ini merupakan satu kesimpulan daripada dalil hadis yang dinukilkan oleh Al-Hafiz As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir, bahawa Ibnu Najjar, dia ada meriwayatkan dari Hafsah dan juga Aisyah radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi pernah bersabda, "Suma fa inna as-siyama junnatun minan nar wa min bawa'iqid dahri." Berpuasalah kamu, kerana puasa adalah perisai daripada api neraka, perisai dari musibah dan perisai daripada bencana zaman. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Sebab itu dalam Quran surah Ali Imran ayat 126 kata para ulama, Allah berfirman, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada pertolongan melainkan daripada Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Apa kaitannya? Hadirin hadirat sekalian, kita sekarang sedang berada pada musim pandemik, bencana non-alam yang berskala internasional, yang seolah-olah tidak ada kunjung padamnya. Maka dalam menghadapi ujian seberat ini, siapa yang kita nak minta tolong? Frontliner, Kementerian Kesihatan Malaysia, beriman kepada vaksin yang kita ambil 2 dos dan mungkin ada 3rd dose, 4th dose, 5th dose. Dah. Pertolongan yang paling kita nak saat ini adalah Allah. Tetapi Allah Ta'ala buat syarat. Mu nak minta tolong dengan aku, mu buat 2 perkara. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Minta tolong pada aku, guna 2 kaedah. Pertama sabar dan yang kedua solat. Orang selalu menafsirkan sabar ini sabar. Sabarlah, sabar. Bila bermasalah, sabar. Bukan sabar itu. Betul, sabar itu pun betul juga. Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. Itu betul. Tetapi kata para ulama, sabar yang disebutkan dalam ayat itu adalah berpuasa. Rupanya Allah Ta'ala nak kita kalau minta tolong dengan dia, minta tolong dalam keadaan berpuasa. Kata Imam Mujahid, as-sabru bimakna as-siyam. Begitu juga kata Imam Al-Qurtubi, wa lihadza thumiya Ramadan syahru sabr kama natiqu bil hadis. Wa huwa syahru sabri wa sabru thawabuhul jannah. Kata Imam Al-Qurtubi, oleh kerana itulah bulan Ramadan disebut sebagai bulan kesabaran. Kerana hadis Nabi menyebut Ramadan adalah bulan sabar dan sabar itu pahalanya adalah syurga. Jadi yang dimaksudkan ista'inu bis-sabri was-salah, minta tolong dengan sabar dan sembahyang, adalah minta tolonglah dengan berpuasa dan sembahyang. Kita semua sedang puasa sekarang, minta tolong dengan Allah. Nanti luar bulan Ramadan, puasa Isnin Khamis, minta tolong dengan Allah. Baik itu makin banyak kita puasa, makin banyak pertolongan Allah turun. Jadi ini perisai yang kedua, puasa boleh menjadikan kita ini dijauhkan daripada musibah. Dan yang ketiga, yang terakhir, puasa ini dia adalah perisai yang ketiga, perisai daripada api neraka dan azab kubur. Perisai dari api neraka dan azab kubur. Dalam hadis Nabi sebut, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah azza wa jalla illa ba'adallahu azza wa jalla bidzalikal yaum waj'ahu 'anil nari 70 kharifa. Tidaklah seorang hamba yang berpuasa kecuali akan Allah jauhkan dia daripada neraka selama 70 musim.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 70 musim. Macam mana nak menggambarkan musim ini? 70 antara musim durian ke musim durian, 70 musim. Soalan begitu. Kalau hak kaki Netflix satu musim 13 episod. Bayangkanlah 70 musim. Berapa episod tu? Banyak betul. Syarat puasa, hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, qala rabbuna azza wa jalla as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bihi. Kata Nabi, Allah Ta'ala berfirman, puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengkan dirinya daripada api neraka. Puasa adalah untukku, akulah yang akan membalasnya. Jadi kita puasa sekarang ini benteng daripada azab kubur dan azab api neraka. Ada satu kisah ni mungkin boleh jadi satu semangat kepada kita untuk puasa elok-elok. Nabi pernah bercerita, innal mayyita la yasma'u khafqani 'alaihim hina yuwalluna anhu mudbirina. Mayat, kata Nabi, bila masuk dalam kubur, dia masih boleh mendengar tapak kasut, suara tapak kasut, bunyi tapak kasut orang yang meninggalkan dia. Maknanya yang anak saudara kita, anak beranak kita nangis-nangis tadi, dia balik daripada Bukit Ubi atau Setali tu, kita dengar, kata Nabi. Faiza kana mu'minan kanatis salatu 'inda ra'sihi wa zakatu an yamini wa kana siyamu an yasarihi wa kana fa'alal khairatu was sadaqatu wasilatu wal ma'rufu wal ihsanu ila nas ila rijlai. Maka Nabi bercerita, bila semua orang dah balik, tinggallah mayat tu seorang. Selepas semua balik, akan datang 4 sahabat paling setia menemani mayat tu dalam kubur. Kalau dia orang beriman, pertama yang datang adalah semayang. Solat akan datang menemani kita dan dia akan parking dekat kepala mayat, kepala kita. Zakat akan datang dari sebelah kanan kita. Puasa dia datang dari arah rusuk kiri kita. Wa kana fa'alalul khairat was sadaqatu was sillatu wal ma'rufu wal ihsanu ila nas 'inda rijlai. Dan aneka amalan sunat yang kita buat datang dari arah kaki kita. 4 sahabat setia ni. Fayu'ta min 'inda ra'sihi fataqulu salatu ma qibali madkhalu. Nabi sebut, ketika kita sedang, sahabat ni dah parking, datanglah malaikat muka nakir nak menanya soalan. Ini SOP lah, standard operation procedure. Ada soalan kubur. Datang 2 malaikat. Dan Nabi sebut, fayu'ta min 'inda ra'si. Malaikat tukang tanya ni datang dari arah kepala kita nanti. Tetapi ingat, tadi Nabi sebut, solat, dia dah parking dekat kepala kita. Dan semayang ni banyak. Tadi puan-puan, tuan-tuan semayang duha. Malam tadi tarawih. Kalau ada masuk masjid semayang tahiyat. Berapa banyak semayang kita buat? Semayang subuh lagi. Jadi semayang ni penuh dekat kepala kita. Fataqulu salatu. Bila malaikat datang, semayang ni dia buat roadblock. Minta maaf encik, nak pergi ke mana? Saya nak buat tugasan saya lah, menanya pada mayat marobukan. Minta maaf encik, kawasan ni dah penuh sangat dah. Ni dia ni arwah buat semayang. Dia semayang 20, bagus dia penuh. Dia saja. Habis saya nak lalu je tu. Nak lalu tak ada tempat dah encik. Maqibali madkhalu. Laluan depan kepala tak lepas dah encik. Encik cuba jalan lain lah. 2 malaikat ni fayu'ta min 'inda yamini. Dia kona pula kok kanan. Bila dia kona kok kanan, dekat rusuk kanan ada zakat. Fataqulu zakatu. Zakat pula buat blok. Minta maaf encik, maqibali madkhalu. Ini arwah, dia suka zakat tuan. Dia zakat fitrah tu siapa-siapa pun bayar RM7 kit lecin. Tak ada, ni zakat lain ni. Zakat perniagaan, zakat emas, zakat macam-macam zakat. Dia ni bagus, potong gaji bagus, macam-macam. Jadi dia ni banyak zakat encik, tak ada. Maqibali madkhalu, tak ada ruang encik. Dah kata malaikat, saya ni nak buat kerja. Nak buat kerja, lalu je mana? Fayu'ta min 'inda yasari. Dia kena pula ikut rusuk kiri kita. Dan di rusuk kiri kita, siapa yang duduk di situ? Puasa.
Fayaqulu siyamu ma qibali madkhalu. Puasa yang kita sedang buat sekarang, dia buat roadblock. Sama Encik Malaikat. Arwah ni kuat puasa. Puasa Ramadan, Isnin Khamis, puasa Syakban. Tak terkira. Ni semua puasa-puasa dia ni, kumpul-kumpul dia. Dia saya nak buat. Macam mana ni kerja ni? Manalah saya tahu, Encik fikirlah sendiri. Fayu'ta min inda rijlai. Dia masuk kok kaki. Tapi kat kaki lagi lah penuh begini sebab amalan sunat. Fayaqulu fi'lul khairat minas sadaqatu wassillatu wal ma'ruf wa ihsananna. Orang ni arwah dulu dia buat baik dengan orang, beri makan, buat kebajikan. Pahala dia terlampau banyak. Jadi semua ni buat roadblock. Minta maaf Cik Malaikat, tak ada tempat lalu. Akhirnya malaikat pusing macam mana aku nak dekat dengan arwah ni, nak buat kerja tak boleh ni. Akhirnya dia pusing tak dapat nak nanya soalan. Maka apa jadi? NFA, no further action. Selamat daripada fitnah kubur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Moga-moga kisah ini memberi semangat pada kita. Pertama, jaga semayang. Untuk zakat, jangan lupa. Bukan zakat fitrah RM7 saja. Zakat-zakat lain ni kena cek juga. Lepas tu puasa yang kita sedang buat sekarang ni, jaga elok-elok. Dan amalan sunat. Baca Quran, tadarus, iktikaf masjid, bersedekah, apa saja. Ini semua adalah penyelamat kita daripada azab kubur. Cuma, muslimin muslimat sekalian, Nabi sebut perisai, puasa ni perisai. Perisai ni benda yang fragile. Dia boleh pecah, dia boleh retak. Apakah perkara-perkara yang boleh memecah dan meretakkan perisai puasa kita? Yang ini kita akan terangkan pada minggu hadapan, insya-Allah. Kita akan bincangkan apakah perkara-perkara yang boleh memecah dan meretakkan perisai puasa kita. Jadi kita sambung minggu depan, insya-Allah. Sekadar itu bicara kita pada kesempatan minggu ini. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Terima kasih juga kepada rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang yang sudi membawakan kepada kita program yang sangat bermanfaat ini. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga Allah memelihara kehidupan kita di dunia sampai akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna ad-duhaa duhaa'uka wal bahaa bahaa'uka wal jamalu jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal 'ismata 'ismatuka. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini adalah duhamu. Kecantikan ini adalah kecantikanmu, keindahan-keindahanmu, kekuatan-kekuatanmu, kekuasaan-kekuasaanmu. Perlindungan adalah perlindunganmu. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'siran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, berkat keindahanmu, berkat kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa an syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wa dunya wa akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari godaan kejahatan.
Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah, banyakkan sedekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.